malam ini. Okey, terima kasih. Okey, so jom kita cek sama-sama soalan nombor 1. Ya, siapa-siapa nak cuba jawab? A, B, C, D. 24, 48, 60 ke 132? Okey. So insyaAllah kita cek sama-sama. Okay. Sekarang ni dia beritahu kita yang ni adalah hexagon, ini adalah hexagon, yang ni adalah tadi pentagon lah. Okay, tadi pentagon lah. Sekata, okay, dulu ni sekata. So apabila pentagon sekata, so kita boleh terus cari sebenarnya sudut sini dan sudut sinilah. Macam nak cari? Kalau kita ingat balik, sudut luar, okay, sudut luar ni automatik kalau dicampur semua mesti bersamaan dengan 360. Okay, apabila untuk ni lah untuk sekata. Okay, untuk poligon sekata. So basically yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita buatlah 360 bahagi 6 dan kita akan dapat jawapan dia ialah 60. Okay, so maksudnya sini 60, sebelah sini ialah 36 bahagi 5. Dan kita akan dapat jawapan dia ialah 72. So sini adalah 60, sini 72. Campuran 3 segi ialah 180. So 180. Kalau 60 tolak 72 akan dapat nilai dia ialah 48. Okay, B 48. So macam tu sahajalah. So next nombor 2. Raja 2 menunjukkan satu graf yang mempunyai satu gelung. Menunjukkan satu graf mempunyai satu gelung. Tentukan bilangan darjah bagi graf itu.
Okay. So saya rasa majoriti mungkin ada jawapan kat. So apa jawapan dia? A, B, C, D. Okay, kalau kita dah jawab A. Okay, lain. By the way, minta tolong kerjasama untuk tulis nama penuh anda dan juga nama sekolah anda, nama penuh anda, juga nama sekolah anda dalam chat untuk kehadiran malam ini. Alright, so basically sekarang kita tengok balik soalan. Soalan bertanya tentang darjah. Okay, ini adalah satu rangkaian. Lepas tu tanya pasal darjah lah. Okay, kita nak tahu darjah, apa yang kita boleh buat ialah first kali kita boleh campurkan semua gelung dan semua tepi yang ada. In this case ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keseluruhannya campuran gelung dengan darjah. Kita perlu darab dengan 2 sahaja. Jadi itu kita akan dapat jawapan dia sebenarnya adalah 16. So jawapan dia ialah B. Okay. Itu sahajalah cara dia sebenarnya. So jawapan dia ialah B. Seterusnya. Di antara berikut yang manakah adalah satu pokok? Kenapa kena darab 2? Okey. Kenapa kena darab 2? So basically ada 2 cara sebenarnya awak boleh buat. First kali, kalau kita ingat balik darjah ialah semua jenis yang garisan yang masuk ataupun keluar daripada satu bucu lah. Okay, so macam C ni ada 1, D ada 1, E ada 1, 2, 3, 4, 5, B ada 2, A ada 3, F ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita zoom lah tak kisahlah dia gelung ke, dia tak gelung ke, kalau kita zoom. So 4, campur semua kita akan dapat 16 jugalah. So the question is, kenapa 2? Sebab apabila kita ada satu tepi ni, dia mesti datang daripada satu bucu ke satu bucu ataupun keluar daripada bucu dan masuk bucu balik. So nak tak nak, setiap satu garisan tepi dan gelung ni mesti ada 2 bucu. Akan membentuk juga, akan pergi kepada 2 bucu yang membentuk juga 2 darjah lah. Okay, faham tak? Kenapa kita just perlu darab 2 je sebenarnya? Boleh ikut insyaAllah okay. Asya okay. Okay, nice. Okay, nombor 3. Antara berikut yang manakah merupakan satu pokok? Alright, kita ada D dan juga D .
Dan jawapan dia betul lah. Pokok ialah D. Okay, untuk graf kalau kita sembang pasal pokok bermaksud setiap bucu ni dia tak boleh ada benda yang berulang lah. Contoh macam kat sini, S ni dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh something yang berpusing macam tu. Macam ni pun dia boleh berpusing macam tu kan. Tak boleh. Yang ni memang nampak macam okey tapi kat sini dia berpusing. So bila ada pusingan macam tu bermaksud dia tak boleh jadi pokok lah. Macam ni kan kalau kita straight macam tu. Dia memang tak akan jadi apa. Sorry tak jadi apa pula, maaf. Dia tak, ni lah dia tak boleh berulang lah. So D jawapan dia betul-betul. Seterusnya nombor 4. Ada berikut yang manakah palsu? Bola, 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 bola. Okay. So antara berikut yang manakah palsu? Kalau kita cakap bola, so kita tengok bola dahulu dan betul lah bola. Dia cakap 2 dan 9 ialah nombor perdana sedangkan 9 bukan nombor perdana. So ianya adalah palsu lah. Nice. Next. Dalam rajah 3, ABC ialah tangent kepada bulatan berpusat O di titik B. POQC ialah garis lurus. Itu nilai X tambah Y.
Okey, ada yang cakap D. Okey, tak apa, tak apa. Okey. So, jom kita check sama-sama. Oh, kita dah jawab D. Dan sebenarnya betul jawapan dia adalah D lah. So basically how kita dapat D? Ada dua cara kita boleh buat. First, cara yang senang. Cara cepat. Saya tunjuk cara cepat dulu. Cara cepat ialah kalau kita ingat balik dalam formula tiga segi dan bulatan, kalau dia bersama dengan tangent potongkan macam ni, sudut di sini akan sama dengan sudut dekat sini. Kalau kita tengok ini adalah tiga seginya lah. Sudut sini akan sama dengan ni lah. So dekat sini ialah X. Sini adalah X. So maksudnya X campur dengan Y. Kita tak tahu X ni berapa. Yang kita tahu kalau X campur dengan Y ni adalah garis lurus. So basically kita terus tahu jawapan dia ialah 180. Okay. Terus tahulah jawapan 180. Itu satu cara kita boleh buat. Atau satu lagi cara kita boleh buat. First, kita kena cari X yang dekat sini. Okay. 52 ni, ini adalah segitiga yang sama dengan kosong di titik tengah dia. Dan daripada bucu yang sama, tarik ke atas ni. So kita boleh cari sudut di sini lah. Okay. Kita akan jumpa sudut di sini. Sebenarnya kalau buat 52 bahagi 2, akan dapat sebenarnya 26. Okay. So sini kita tahu 26. Dan ni adalah jejari. Jadi maksudnya kita tahu sini dengan sini mesti sama. So sini pun 26. So 9. Ini adalah tangent. So 90. So 90 tolak 26 akan dapat X lah. Iaitu jawapan dia ialah 64. Okay. Okay. Kalau kita tengok pula sebagai segitiga di sini. Kita tengok sini segitiga sudut tegak ni. So kita boleh cari sudut dekat tepi ni dengan cara buat 180 sebab tolak segitiga, tolak 52, tolak 90. Kenapa 90? Sebab sudut sini 90. Okay, dan kita akan dapat nilai dia ialah 11 116. Ya. Betul. Dapat 32. Dapat 32 lah. So sini kita tahu 32. So mengikut kepada sudut bucu yang sama tadi, kalau segitiga yang ni, yang awal tadi, so 26 ni
Kita boleh ulang balik. Okay. Sini tadi 20, 32 kan? Sorry, 38. 38. So 26 ni dengan sini akan samalah kalau ini adalah segi 4 dia. Sini pun 26. 38 pun 6. Ini adalah keseluruhan untuk apa? Keseluruhan untuk segitiga. So apa kita buat ialah 180 tolak 38 tolak 36. Okay, dan kita dapat jawapan dia 116. So Y. So X tadi jawapan dia 64 campur dengan 116 dan kita masih dapat samalah iaitu 18 kosong. Berbelit sikit tapi dapat jawapan yang samalah. Okay, seterusnya. Dalam rajah 4, segi 3 P prime ialah image bagi segitiga P di bawah putaran 90 darjah lawan arah jam. Tandakan A, B, C, D manakah merupakan pusat putaran. Okay. Alright, kalau kita dah jawab B. B. So basically jawapan dia ialah betul B. Okay, dia beritahu kita P ialah asal, P prime ialah image. So ini image, ini objek. Dia bergerak 90 darjah lawan arah jam. So dia akan bergerak begitulah. Okay, kita boleh cari. Kita ambil satu titik. Kalau kita ambil satu titik kat sini, 90 darjah ni masih dekat sini, betul tak? So titik dia tak kenalah. Tapi kalau kat sini, kata kat situ, titik dia 90 darjah macam tu. So betul lah. So jawapan dia ialah B. Okay, seterusnya. Nombor 7. Dalam rajah 5, trapezium EFGD ialah image bagi trapezium ABCD di bawah satu pembesaran. Tentukan faktor skala pembesaran itu.
Okey, ada A, ada B. Betul. Okey, jom kita check sama-sama ya. Okey, betul kita EFGD yang kecil ni, EFGD ialah image bagi yang besar ni. Okey. So kita cari pula cara penyelesaian untuk berapa dia punya skala dia. Okey, skala ialah kalau kita ingat balik, dia mesti image bahagi dengan objek. Panjang image bahagi dengan panjang objek lah. Yang paling senang untuk kita ambil kat sini sebab dia dah ada nilai panjang dia ialah ED dan juga AD lah. Okey, ED ialah 10. AD ialah 10 tambah 6 itu jadi 16. Kita boleh kecilkan, kita akan dapat jawapan dia ialah B. Okey, 5/8. Itu sahajalah. Seterusnya. Number 8. Soalan form berapa? Tingkatan 5 seingat saya. Chapter 5. Kata 5 bab 5. Okey. Nombor 8. Antara pasangan tertib berikut yang manakah bukan penyelesaian bagi persamaan 4x tolak y bersamaan dengan 2 sama dengan 20. Okey, D dan juga D. Okey. So basically, jom kita cakap sama-sama soalan nombor 8. Dia cakap yang manakah bukan penyelesaian bagi persamaan ini. So basically soalan ni senang je. First kali kita nak kena tahu mana satu X, mana satu Y lah. So kita tahu sini adalah X, kita tahu sini adalah Y. Sentiasa belah kiri sentiasa X, belah kanan sentiasa Y. Jadi apabila kita buat, kita just ambil nombor ni dan kita masukkan sahaja dalam X dan Y dan kita pastikan jawapan dia ialah 20. So kalau kita masukkan step 1 tu, kita akan dapat jawapan dia ialah betul D. Salah sebab D persamaannya akan mendapatkan 22. Okay. So, nice. Seterusnya. Nombor 9. Rantau berlorik dalam rajah manakah memuaskan 2x tambah 3y lebih besar daripada 6. Okay, yang ni
itu, yang ni, itu, yang ni, itu, yang ni, tu. Okay. A. Okay, kalau kita dah jawab A, A. Alright. So basically jawapannya betul Jawapan dia ialah A. Okay, basically macam mana cara, kenapa A? Sebab first kita tengok tanda dia lebih besar daripada, tak ada persamaan. So maksudnya garisan dia mesti, kalau kita tengok putus-putus sama saya, maaf dia punya garisan dia mesti putus-putus, tu first. Dan kalau kita tengok semua ni sama sebenarnya, bezanya cuma posisi dia dan juga garis lurus letak. Okay, kat sini putus-putus, yang ni tak, so maksudnya bukanlah sebab tak ada persamaan. Dia cakap lebih besar daripada, so kita tengok Y, mana naik atas, ini naik atas, so ini semua kawasan glorik. Sebetulnya kawasan dia adalah A. Macam tu sahajalah. Nice. Soalan nombor 10. Tentukan semua integer X memuaskan ketidaksamaan linear serentak berikut. Kalau kita ada jawab A, okay. Kita tunggu lain dulu okay.
Alright, kita ada D, kita ada B, kita ada A. Okay. So, kita cek sama-sama soalan nombor 10 berkenaan ketidaksamaan. Okay, ada kawan kita jawab delay sekali. Okay, so maksudnya ada banyak lah ya. So basically cara dia ialah tentukan semua integer. Semua integer maksudnya semua nombor yang di antara 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 lah ya. Okay. So, ketidaksamaan linear serentak berikut. Okay. First kita ambil satu-satu lah. Kita ambil satu-satu. Kita selesaikan sini dulu. Kalau kita cuba selesaikan, kita ambil ya. So, kita dapatkan nilai X dan X sahaja. So, 5 tolak X bahagi 3 lebih besar daripada 1. 5 ke kanan jadi negatif X per 3 lebih besar daripada 1 tolak 5. Kita akan dapat negatif X lebih besar daripada negatif 4. 3 darab 3 dan kita akan dapat jawapan dia ialah X lebih kecil atau sama dengan 12. Okay. Siapa yang macam, sekejap. Kenapa tiba-tiba lebih kecil kan? Sebab asalnya ada negatif. So saya buang negatif dia. Menyebabkan dia jadi X lebih kecil daripada 12. So kat sini selesai. Dapat jawapan sini ialah X lebih kecil daripada 12. So sebelah sini pula cara yang sama. Kita akan dapat 6X lebih besar atau sama dengan 50 tolak 8. So X lebih besar atau sama dengan 42 tolak bahagi 6. X akan lebih besar atau sama dengan 7. Okay, di sini kalau kita perasan kita boleh gabungkan dia lah. Okay, ini tadi X lebih besar atau sama dengan 7. So kita boleh sambungkan iaitu X mesti lebih kecil daripada 12. Tapi X mesti lebih besar atau sama dengan 7. So kita boleh ambil terus, sini adalah 7 starting dia. Yang ni sini 12 tapi tak ada persamaan, so start dengan 11 lah. And everything in between. So jawapan dia ialah B. Okay. Okay. So kita baca atas semua. Rajah 6 menunjukkan Amir sedang memandang sarang burung di atas dahan pokok dengan sudut dongak 40 darjah. Berikan bahawa ketinggian kedudukan aras mata Amir pada sarang burung itu masing-masing ialah 1.3 meter dan 2.9 meter. Berapakah jarak mengufuk dalam meter di antara Amir dengan sarang burung? Dongak 40 darjah. Okay, try dulu. Jawab semua.
Okey, ada yang dapat jawapan? Okey, ada yang dapat jawapan tak? A, B, C, D. Okey, tak apa. Kita cek sama-sama ya. Okey, dia bagi tahu kita sekarang ni dia pandang sarang burung lah. Ada Amir ni dia tengok sarang burung. Kan tengok sarang burung. Dan dia bagi tahu kita dongakan dia, angle of elevation, dongak dia ialah 40 darjah. So maksudnya kalau kita straight dekat sini dan sini mesti 40 darjah. Lepas tu kita bagi tahu kita ketinggian kedudukan aras mata Amir. So tinggi Amir dengan mata dia ialah 1.3 dan pokok dengan sarang burung ni, okay, this one ialah 2.9. Sekarang berapa jarak mengufuk? Dia tanya yang ni berapa? Kan? So first kali kita boleh carilah dengan kita boleh cari sudut yang dekat sini. Okay, yang dekat sini sahaja iaitu kita buat 2.9 tolak 1.3 tolak 1.3, kita akan dapat jawapan dia ialah 1.6. So kita tahu sini ketinggiannya 1.6. So dari sini kita boleh menggunakan trigonometri. Okay, kalau kita ingat balik, kita boleh pakai, sebab kita nak cari yang sini, okay, ada dia punya opposite daripada sudut, kita nak cari dia punya adjacent dia. Okay, dia punya sebelah dia. Jadi kita boleh pakai tangent. Dan 40 akan bersamaan dengan opposite dia iaitu 1.6 dan adjacent dia. Okay, adjacent dia yang ni lah. Saya panggil, saya pakai AS lah kot. Okay, Amir dan sarang burung. Saya tulis AS. So AS kalau kita nak cari akan bersamaan dengan 1.6 bahagi tan 40 dan kita akan dapat nilai dia ialah 1.9. So macam tu sajalah. So kat sini sebenarnya soalan berkenaan dengan trigonometri dan juga pasal elevation, elevation and depression. Mendongakkan dan tunduk. Okey. Next soalan 12. Rajah 7 menunjukkan graf bagi satu fungsi kuadratik. Tentukan graf bagi fungsi kuadratik I. Okey. A, B, C, D.
Okay, kawan kita ada jawab C, kawan kita ada jawab D. Okay, kita ada C, kita ada D. So, untuk jawapan soalan 12, sebenarnya ianya ialah D, dah, tu. Alright. Now, possibility macam, sekejap, kenapa D? Okay, first kali kita tengok, ini adalah senyum. Okay, apabila ini senyum, kita tahu dia punya gradient dekat X kuasa 2 ni mesti positif. So, A dengan B automatic out. Okay, so maksudnya sekarang ni, apa perbezaan dia antara D dengan C? Hanyalah negatif dan positif. Dan kalau kita tengok negatif dekat sini. Now, some of you mungkin saya rasa kita tengok tu macam negatif, so maksudnya negatif 4 lah kan. The most logical one. But actually, kenapa ianya adalah tambah 4x? Sebab kalau kita ambil yang ni, okay, sini atas ni, x kuasa 2, tambah 4x. Kalau kita nak cari apakah value nilai x, kebolehan nilai x, kalau y bersama dengan kosong, so kita akan dapat kosong bersamaan dengan ini, kita boleh keluarkan akan dapat x dalam kurungan x tambah 4. So dekat sini boleh pecah kepada 2 iaitu x bersamaan dengan kosong, iaitu ini, dan juga x tambah 4 bersamaan dengan kosong akan bernilai juga x bersamaan dengan negatif 4, which is yang ni. Okay. Itu sebab kenapa jawapan dia ialah D, dah, tu. Okay, boleh Sekejap, kita tengok soalan nombor 13 macam mana. This one. Saya tengok 13 teruslah. Okay, last. 13. Manakah mewakili y bersama dengan 2 sin x, 2 sin 3 x untuk kosong lebih rendah atau sama dengan 18 kosong. Okay. Okay. So untuk yang ni, basically
Jawapan dia ialah D. Gaduh. Okay, kenapa D jawapan dia? First, kita tengok balik nilai dia. Okay, iaitu Y bersama dengan 2 sin 3x. So, sin kita tahu dia punya kalau graf standard dia mesti bentuk macam inilah. Itu satu kali satu rotation lah 360. So, ini dia punya amplitude dia. Nombor nilai di sebelum ni ialah amplitude iaitu ketinggian dia di sini. Okay. So, kat sini sebabkan dia 2, so maksudnya 2 lah. Atas bawah. Jadi ni 3 automatic out. 2 okey boleh terima lagi. C 3 automatic out. So 2 masih boleh terima lagi. Soalan dia kat sini, adakah ianya sekali pusing untuk 180 atau dia bentuk macam tu. Okay. So kita tengok pula dekat dia punya inilah tempoh dia. Okay, dia punya tempoh dia. Bila ada nombor sebelum nilai X bermaksud itu adalah tempoh dia. Apabila kita buat, sepatutnya X ni keseluruhan ialah 360 darjah. So, sebabkan ada 3, so kita kena bahagikanlah 360 darjah. Bahagi 3 untuk kita dapat nilai dia akan jadi 120. So, maksudnya setiap 120 akan melengkapi satu bentuk ni. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini lah, di mana start dengan kosong, dan dia akan, dekat 120 ni dia akan melengkapi satu pusingan. Tapi dia nak sampai 180, tu sebab ada tambahan satu lagi sampai 180 macam itulah. So dari situ kita dapat tahu jawapan dia ialah D. Okay. So, insyaAllah. Ada apa-apa soalan untuk hari ni? Kita akan sambung soalan seterusnya minggu depan insyaAllah. Cikgu. Saya? Boleh tak cikgu terangkan yang soalan graf tu? Yang macam mana boleh dapat X kuasa 2 tambah 4. Ke macam mana? Soalan tadi. Yang ni? Yang tu. Yang ni? Hmm. X kuasa 2 tambah 4. Kenapa kita ambil D? Tu ke soalan dia? Yang tu. Okey, kenapa dapat D saya cuba untuk okey. Okay, kenapa jawapan dia D? First, macam saya katakan tadi, kita kena tengok bentuk dia lah. So, bentuk dia jenis ke bawah. Dia akan untuk kuadratik akan ada dua bentuk. Sama ada dia ke bawah ataupun dia akan naik atas macam ni. Naik atas macam ni, dia mesti, naik atas macam ni dia mesti negatif untuk dia punya X kuasa 2 dia. Kalau macam ni, dia akan positif lah. So, dari situ A dengan B automatic out. So, now the question is, kenapa kita ambil X kuasa 2 tambah 4 instead of X kuasa 2 tolak 4X. Okay. Kalau awak tengok balik, kalau ditanya macam selesaikan. Okay, kita ambil yang X kuasa 2 tolak 4 dulu lah. Okay. Function. Dia cakap, selesaikan untuk X. Maksudnya cari nilai X. Kalau kita nak cari nilai X, antaranya first kita boleh fakturkan dia kan. X kuasa 2 tolak 4X, kita fakturkan, kita boleh keluarkan X, kita akan dapat X dalam kurungan X tolak 4. So dari sini kita dapat tahu, oh maksudnya X ni ada boleh jadi antara dua nombor ni. Kita pecahkan dia dan kita akan dapat X akan bersamaan dengan kosong lah. So memang kita nak Y dia dalam nilai kosong dekat sini. Kan? Kosong. So dekat sini pula kita akan dapat X tolak 4 bersamaan dengan kosong. So nilai X satu ialah kosong, satu lagi X tolak 4 bersamaan dengan kosong ataupun X bersamaan dengan 4. Ini bermaksud di pintasan X di mana dia akan berlaku pada dua tempat. Pertama dia akan berlaku di X bersamaan dengan kosong. Maksudnya koordinat dia ialah 0, 0. Ataupun X bersamaan dengan 4 ataupun koordinat dia ialah 4, 0. Mengikut kepada graf kita, ini adalah 0, 0. Dan ini adalah negatif 4, 0. So bermaksud ini salah lah. Sebab ini 0, 0, 4, 0. Now, kalau kita tengok pula untuk
yang positif tadi, okay, fx function x bersamaan dengan x kuasa 2 tambah 4x. Cari nilai x. So fx bersamaan dengan kosong. So jadi kosong bersamaan dengan x kuasa 2 ni kita boleh keluarkan tadilah. Konsep dia sama je sebab satu cuma negatif, satu hanya positif kan. So kalau kita fakturkan x dia, kita akan dapat x tambah 4. So maksudnya x boleh dapat dua nilai macam tadi. So x juga akan bersamaan dengan kosong. Untuk yang pemfakturan x di sini. So x tambah 4 ni pun satu nilai x lagi. Okay. Kita kecilkan, kita akan dapat jawapan dia ialah negatif 4. So x boleh jadi kosong, boleh jadi negatif 4. Maksudnya akan ada dua pintasan dekat pintasan x di mana first akan dapat kosong-kosong dan satu